Dengan hujung telinga aja. Mana sifat kita tidak sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga apabila dia berpeluk atau bermusafahah, dia bersalam atau berpeluk. Orang Arab dia suka berpeluk, dan Nabi akan memeluk seeratnya dan dia akan melepaskannya apabila orang lain menariknya terlebih dahulu. Itu Nabi bila dia bersalam atau dia berpeluk dengan para sahabat dia, bila para sahabat dia lepas, baru Nabi lepas. Nabi tak lepas dulu. Dia bersalam pun dia tak tarik dulu. Dia biar apa lama ni pelukan itu erat, dan Nabi SAW bersalam dengan penuh keceriaan, dan dia akan menarik apabila orang yang bersalam dengannya menarik terlebih dahulu. Dan Nabi apabila berada dalam satu majlis, dia akan memberi memberi ruang kepada orang yang berada di sisinya. Kita kadang-kadang bila kawasan dah penuh, tempat kita sempit, tak bagi kat orang dah. Nabi SAW bila tempat sempit, dia buka ruang untuk orang duduk di sisinya. Itu Rasulullah SAW. Dan Nabi sendiri kana yazhab ila suq, dia akan pergi bersama-sama dengan khadamnya di pasar. Dan apabila Nabi membeli belah, yang berat dipikulnya, yang ringan diberi kepada khadamnya. Itu Rasulullah. Kita kalau orang gaji pergi dekat pasar, berat tu kita bagi kat dia, ringan tu kita ambil. Rasulullah SAW yang berat dipikul dan yang ringan diberi kepada khadamnya. Dan begitulah Nabi SAW dalam bekerja. Umpamanya kalau kita lihat pernah satu ketika Nabi bersama-sama dengan para sahabat membina Masjid Al-Madinah. Ketika mana Nabi sibuk membina Masjid Madinah, ada batu besar yang tidak boleh diangkat. Maka Nabi SAW mengguna seluruh tenaganya. Dia lah angkat yang besar. Yang kecil-kecil dia bagi kat orang, yang besar tu dia usahakan. Itu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW dia sentiasa memberi keuzuran. Itu di antara sifat Rasulullah, sentiasa memberi kemaafan. Kalau ada salah silap yang mungkin datang daripada sahabat baginda, Nabi SAW akan beri kemaafan. Dia akan beri kemaafan. Dan pernah satu ketika seorang lelaki Badui datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Bila didapati Nabi dalam satu majlis, dia pergi kepada Rasulullah dan terus menarik kain selendang Nabi sehingga berkesan di leher Rasulullah SAW. Seraya dia berkata, wahai Muhammad, berilah harta Allah yang ada di sisi kamu. Dia minta dengan Nabi sesuatu. Lalu Nabi SAW tidak berdendam, walaupun dia sakit, lehernya luka disebabkan tarikan yang kuat tadi, tapi Nabi terus memaafkan lelaki itu dan memberi apa yang diminta. Sehingga di mana para sahabat tak senang dengan PR lelaki tadi, bila Nabi bagi pula, dia kata kenapa sedikit sangat, dia minta banyak. Lalu Nabi beri lagi, sehingga dia berkata, adakah aku telah berbuat baik kepadamu? Jawab lelaki tadi, tidak, masih belum cukup lagi. Tak cukup lagi. Nabi pun pergi lagi, ambil lagi, bagi lagi kat dia seberapa banyak yang dia nak. Nabi bagi, sehingga Nabi berkata, adakah aku telah berbuat baik kepadamu? Lalu dia menjawab, ya, sekarang kamu telah berbuat baik kepadamu. Dan Nabi berkata, katakanlah sesuatu kepada para sahabatku, kerana kamu telah menyakiti hati mereka. Lalu lelaki itu pun bangun dan berkata, wahai umat manusia, dulu sebelum daripada aku bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku benci kecuali dia. Tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan Madinah ini. Tetapi setelah aku bertemu dengan Rasulullah, sekarang tidak ada orang yang paling aku kasih kecuali dia. Dan tidak ada negeri yang paling aku cintai kecuali Madinah Al-Munawwarah. Itu perubahan sikap yang berlaku kepada sahabat tadi apabila Rasulullah sentiasa memberi kemaafan. Sebab itu kita bila orang minta maaf, kita kena beri kemaafan.
kemaafan. Kita tak boleh berlagak sombong, sedang Rasulullah mengajar kita adab sentiasa memberi kemaafan. Dan Nabi SAW juga apabila berada di rumah sentiasa membantu isterinya, wa yakhdum fi mihnati ahlihi, dia sentiasa menolong isterinya waktu berada di rumah. Tolong basuh pinggang, tolong masak nasi untuk isteri dia. Kalau dilihatnya isterinya berada dalam keadaan sibuk, begitulah sifat Nabi sentiasa membantu. Kita kadang-kadang anak lagi masak nasi lagi, itu lagi nak tolong sikit pun kita berkira Rasulullah SAW sentiasa membantu di mana keluarganya ketika mana berada di rumah. Dan Nabi SAW sentiasa menunaikan hajat mereka yang memerlukan pertolongan. Ada orang minta tolong, dia tunaikan hajat itu. Dan Nabi juga wayakul ma'al khadim, bila dia makan dalam satu-satu hidangan, dia cari hidangan yang paling rendah dari sudut kualitinya. Maksudnya dia sentiasa makan bersama-sama dengan fuqara wal masakin. Dia duduk dengan orang susah. Kalau ada satu hidangan, dia cari yang paling